Assalamualaikum. Tepat jam 9, seperti yang telah dijanjikan, saya akan ke udara di FB Live Rosita Kamil. Mohon untuk anda semua share banyak-banyak. Siapa yang sudah ke udara, sila komen, okay? Komen hadir. Siapa yang sudah ke udara, sila komen hadir untuk kita sama-sama bersama saya lebih kurang dalam 1 jam. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Sila respon dan komen di bawah untuk memastikan anda sudah bersama saya. Okey, siapa sudah hadir sila komen. Apa khabar semua? Khabar, saya ada laptop saya di depan saya dan juga saya punya handphone untuk saya mudah bersama dengan anda semua. InsyaAllah bila sudah mencapai 20 orang kita akan mulakan. Sila share ramai-ramai, share banyak-banyak. Okay. Alright, Salina Zubair, Lina Syahidah Kush. InsyaAllah nama. Okey, saya nak share sekejap. Jom kita bagi love, okey, bagi love, bagi like, okey, kepada kawan-kawan semua. Saya nak share sekejap. Okey. Share to group, jom kita share banyak-banyak supaya ramai yang akan ikuti. Okey. Share to group mana-mana kawan-kawan anda yang mungkin kawan-kawan di sebelah taska anda, di sebelah di sebelah Pramis Tadika anda. Share banyak-banyak supaya ramai yang akan dapat ikuti live saya ini. Ya. Waalaikumsalam Salina, rindu saya. Sila bagi like, bagi love kepada saya agar saya tidak kesunyian, tidak keseorangan. Okey. Dan hopefully kita akan mula seberapa segera. Okey, seperti janjikan. Jam 9 pagi saya akan bersama anda insya-Allah hari ini. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Lina, apa khabar? Khalifah Mutiara. Okey. Oh, Khalifah Mutiara Nazlin. Alright, Khalifah Mutiara, masya-Allah. Okey, salam Syawal. Alhamdulillah. Sudah masuk 16 orang. Alhamdulillah, ramai pula pagi ni segera masuk, masya-Allah. Sila share sebab kita nak supaya ilmu yang atau perkongsian kita hari ini dapat dimanfaatkan oleh lebih ramai lagi. Ashraf Raya Alisha, masya-Allah nama. Sarima Idris, apa khabar? Okay, jom kita wave, kita bagi love banyak-banyak. Okay. InsyaAllah kita akan cuba mengisi waktu emas ini dalam kadar 1 jam. Ada yang bagi marah ni, kenapa? Kenapa bagi marah? Masya Allah. Okay. Sila share pada kawan-kawan yang lain. Okay. Dan saya sudah masukkan, pastikan anda sudah berada dalam grup. Okay. Mohon sharing is caring. Okay, sharing is caring. Supaya saya boleh mulakan secepat mungkin. Okey, Rose Liamsi dari Melati Tadika Kausar. Okey, sila perkenalkan diri, sama ada anda adalah adalah pengusaha ataupun juga tim daripada Taska Tadika. Okey, hari ni hari apa ya? Hari ni Khamis ya? Saya pun dah lupa hari dah. Masya Allah. Sila share banyak-banyak. Saya nak tengok siapa yang tag kawan dia ramai-ramai. Dan sudah ada 15 orang. Kita nak buang masa. Okey, pastikan saya nak minum air dulu supaya saya bertenaga. Hari ni ada yang puasa ke? Saya tak puasa hari ni. Alhamdulillah. Jom, hari ni ada hadiah ya kepada sesiapa yang komen yang paling banyak hari ini, komen dan beri jawapan yang tepat, kita ada hadiah. Every time saya buat live, saya usahakan untuk beri hadiah.
supaya dapat bersemangat. Okay, stay with me for 1 hour insya-Allah. Siapa yang rindu saya tu, masya-Allah. Sri Mersing, masya-Allah, sila share. Sila saya akan mulakan sehingga biasanya saya akan mulakan bila sudah ada 20 orang. Alhamdulillah. Boleh share ramai-ramai, okey. Share ramai-ramai. Jom kita share lagi pada kawan-kawan yang lain. Share to page, share to group, ke mana-mana yang anda boleh cari lagi, okey. Okey, sila perkenalkan diri daripada mana anda. Sila perkenalkan diri daripada mana anda. Sila beritahu sama ada taska ataupun tadika. Okey, sila perkenalkan diri sama ada anda mungkin pengusaha ataupun juga seorang pendidik ataupun tim daripada taska masing-masing. Okey, mohon untuk share tu mana-mana page yang anda ada supaya kita boleh ramai lagi boleh ikuti FB Live ini. Okay, Dila Johari, okay. Make sure you ajak your staff sekali, your staff untuk join supaya staff anda boleh bantu anda untuk menyiapkan Parents Handbook ini. Alhamdulillah, semua orang sudah share ke? Jom semua orang share, okay. Saya nak share lagi, okay. Saya nak share lagi kepada grup-grup yang ada, insya-Allah, okay. InsyaAllah kita minta Allah buka pintu hati semua orang untuk stay bersama saya sebab perkongsian ini adalah perkongsian yang ikhlas, jujur daripada Kak Ita yang telah 30 tahun dalam bidang early childhood ini. Alright, boleh saya mulakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Adakah suara saya okey? Boleh dengar suara saya? Boleh dengar dengan jelas suara saya ini? Kalau boleh dengar sila katakan jelas. Okay. Maiza Niza, wow, daripada tim Show Me Kids, salam lembaran. Shikin, Masya dia Rembau. Yellow, okay. Husna daripada Tadika Peribadi Khalifah, Masya Allah, Masya Allah. Alright, sudah 21 orang, maka saya nak mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya azizul jabbarul mutakabbir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alright, Principal Nur. Oh, you are in. Masya-Allah. Okay, alhamdulillah. Jelas ya, jelas suara saya. Okay. Are you ready to be with me for 1 hour lebih kurang? Okay. Dan kita ada hadiah ya, insya-Allah ada hadiah yang Umi akan berikan kepada yang komen. Okay. Oh, saya dah hadir kelas Parent Handbook sebanyak 2 kali. Amat bermanfaat buat taska saya. Alhamdulillah. Saya sangat tahun bila tu? Di mana tu? Okay. Inilah adalah kata-kata yang saya rasa menghilangkan segala kepenatan saya, meredakan otak saya, melegakan kerisauan saya tentang yang harus kita lalui nanti. Masya Allah. Okay. Siapa yang sudah ikuti sila beritahu sudah ikuti. Okay. Minta maaf kalau saya tidak dapat memberi salam kepada semua orang. Masya Allah. Pastikan anda sudah mengajak semua staf anda ikuti sekali walaupun cuti. Jadi insya Allah kita pujuk-pujuklah staf tu untuk ikuti supaya Parent Handbook ni adalah satu dokumen yang anda perlu fokus untuk siapkan ya. Alright, alhamdulillah. Jom Kak Umi nak mulakan. Jadi saya ni bukan orang IT, saya menggunakan kaedah yang saya boleh buat sebab tim saya ini saya nak buat secara mudah. So untuk hari ini adalah sesi perkongsian Umi selama 30 tahun. Okay. So jom kita sementara tunggu yang lain, jom kita hayati saya nak bawakan saya punya handphone ni ke sini untuk fokus kepada slide yang saya nak tunjukkan. Alright, ini kaedah saya lah, kaedah orang yang tak pandai IT ni. Okay, make sure you are with me now.
okey, di ruang yang betul bersama Umi, dan jom kita amati, kita hayati pagi ini dengan memohon doa pada Allah. Alright? Allahumma inna. Oh, tak keluar pula. Kenapa Umi? Allahumma inna. Sepatutnya keluar Umi punya ni. Okey. Ya. Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. يا الله, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika suka pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah melafazkan doa kita, insya-Allah. Kita doakan majlis kita ini dapat dijalankan dengan penuh keberkatan, okey, insya-Allah. Dan apa yang Umi nak kongsikan untuk hari ini adalah pengalaman Umi selama 30 tahun yang telah membangunkan Parents Handbook. Dan Umi ada Taska, ada Tadika dan juga ada Kafa. Okay, now kita juga jurulatih kursus Asam Permata, dan kita nak berkongsi ilmu, pengalaman dan sedikit kemahiran. Okay. Azhar kata apa ni, dari 2 kelas tersebut saya telah berjaya mewujudkan Parent Handbook di Taska. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. So asalnya saya buka taskanya ada taska rumah ya. Jadi you all boleh sambil tu you all boleh tulis, boleh komen, dan saya mengalami pengalaman yang pahit, yang manis bersama dengan ibu bapa. Jadi asal saya buka taska ini ada daripada kita belajar daripada kawan-kawan, dan kita masa tu tahun 90. Saya buka taska tahun 90. At that time I was 30 years old. Okay, anak masa tu hanyalah 4 orang. Now I am 60. So of course daripada taska rumah, lepas tu anak pun besar, kepada tas tadika, anak tu perlu pula kafa. Jadi it goes on until lah saya
ikuti beberapa bengkel, beberapa program diploma. So I have a diploma in early childhood, I have diploma in counselling, dan sijil pengajian Al-Quran, dan beberapa banyak bengkel-bengkel lah. Dan juga akhirnya pada tahun 2000 saya ikuti diploma in early childhood Universiti Malaya, dan tahun 2005 saya ikuti my Master of Education dengan Paramount University yang diadakan di Malaysia, but unfortunately that university tidak ada LAN ataupun MQA. So life goes on, saya buka Taska, Kafa dan Tadika dan sebagainya, dan saya melalui beberapa pengalaman-pengalaman yang manis ataupun pahit lah. So now I am pengarah urusan Murni Education and Care Sdn Bhd, daripada enterprise kepada Sdn Bhd. Center saya tak ramai, tak banyak. Saya ada 3 center di Seremban dan 2 center di Kuala Lumpur, dan staff saya dalam 20 orang lebih. Okey, dan selepas tahun 2005 saya ikuti saya punya Master of Education, dan tahun 2013 saya ikuti saya punya Master of Education di Unitar, okey, dan saya melalui proses master itu selama hampir 2 tahun, dan 2015 saya graduate sebagai Master of Education in Early Childhood. Okey. Dan dalam pada tu saya menjadi jurulatih kepada Kursus Asal Permata. Saya buat modul-modul yang berkaitan dengan parenting dan juga pengurusan kanak-kanak. And right now alhamdulillah tahun 2009 saya telah mendaftarkan diri saya untuk mengikuti my PhD dengan Unirazak. And I have here Puan Sheila Prasad, okay, mantan Presiden Persatuan Taska Malaysia, yang juga bersama saya dalam perjuangan menyiapkan tesis PhD saya. InsyaAllah, tolong doakan saya boleh selesaikan PhD dalam tahun ini juga, dan insyaAllah ia jadi pendorong untuk saya meneruskan legasi ini. So at the moment, so this is my sharing. At the moment saya adalah Presiden Persatuan Taska Negeri Sembilan. Sinar, just to share with you, tahun 2015 saya habis saya punya master di Unitar, and then suami meninggal tahun 2014, so dia tak dapat ikuti kejayaan saya pada 2015. Saya dapat graduate master itu, dan 2016 saya diuji Allah dengan sakit, dan I was warded for 33 days di UHUKM disebabkan oleh dengue, dan tangan kanan saya ni hampir dipotong sebab saya dapat gangrene, dan saluran darah di tangan kanan saya tidaklah betul disebabkan oleh masalah semasa doktor tu membuat ambil darah dan sebagainya. Itu adalah sejarah menyebabkan saya hampir give up untuk meneruskan saya punya PhD. Namun saya ada seorang supervisor yang sangat committed mengajak saya daripada beliau di Unitar, terus kini dia di Unirazak, dan dia mengajak saya untuk meneruskan PhD. So doakan. Baik, sedikit pengenalan tentang diri saya. So I've been doing this parent handbook ni sejak 2013, dan Sinar adalah antara orang-orang yang mula mengikuti ataupun memiliki parents handbook. Betul tak Sinar? Dan semasa itu parents handbook saya adalah sangat-sangat tidak berkualiti, sebab sebab saya just kongsi pengalaman, tetapi dalam 2017 saya buat parent program ini, dan Aziz adalah antara orang yang membantu saya untuk mencari peserta. Namun pada 2017 saya bertemu dengan insan istimewa, iaitu Tuan Fazrul Ismail.
di mana beliau bertanya kepada saya, Kak Ita, jika Kak Ita ditakdirkan meninggal di usia Rasulullah SAW, maksudnya Rasul akan meninggal di usia 63 tahun. So at that time 2017 umur saya dah 57. Maknanya 63, I got like 6 years left untuk saya meninggalkan legacy. Tuan Fazrul Ismail bertanya pada saya, apakah legacy yang Kak Ita nak tinggalkan? So kami peserta khusus menulis, merangka legacy-legacy yang kita nak tinggalkan. Of course, kita akan mengatakan kita nak buat itu, nak buat ini, nak buat segala kebaikan, nak jadi kaya raya untuk menyumbang kepada ummah. Okay? Namun at the same time, kita lupa untuk muhasabah diri, okey, muhasabah diri, dan saya fokus untuk meninggalkan salah satu pada legacy itu adalah legacy meninggalkan satu parent handbook yang boleh diguna pakai untuk semua. Namun mungkin it's not perfect. Mungkin anda di luar sana pasti sudah ada parents handbook yang lebih menarik. Jom, boleh support Kak Ita, katakan siapa yang sudah ada parents handbook. Okay, sekarang sudah hampir 50 orang. Okay, dalam grup sebenarnya dah ramai, dah 100 lebih. Sila kongsi-kongsikan lagi, sila bagi love, sila naikkan semangat Kak Ita untuk terus bersama anda hari ini. Saya nak tengok di mana grup saya ini yang sudah berjanji untuk bersama saya pagi ini dalam grup Parents Handbook. Jadi saya tengok sudah join ke mereka-mereka semua, saya tak pasti. Okey, jom kita share lagi. Okey, sudah join FB now. Okey. Alright, saya nak tanya mereka sebab sekarang ni ada 46 orang. Ya, Rohana. Ya. Okey, saya namakan dia SPP4P. Okey, saya ada sebab kenapa saya namakan itu. Untuk itu, jom saya tunjukkan beberapa contoh saya punya parents handbook yang saya buat daripada yang simple-simple saja. Ini adalah okey. Ya, Sarima sudah ada. Masya Allah, jom kita kongsikan bersama Sarima. Okey, ini adalah preview saya yang saya buat hari itu. Dan saya sudah sudah mengamalkan program ini sejak 2013. Ini antaranya, antaranya yang saya sudah buat 2017, 2018, dan saya punya alumni sangatlah ramai. Saya tak ingat, dan kita ada Facebook Live, ini 2018 saya dah buat, dan kita menemukan semua pengusaha sepakat untuk menyiapkan Parents Handbook, dan 2017, jadi Parents Handbook saya ini adalah sebanyak 55 muka surat, dan setahun saya buat 2-3 kalilah, insya-Allah. Alright. Untuk itu, if you trust me dan just follow me, insya-Allah saya akan kongsikan Parents Handbook saya dalam Zoom nanti yang kita akan buat pada 1 hari bulan, ya, betul Tesina, saya sudah ada Parents Handbook ni sejak tahun 2013. Alhamdulillah. Baik. Now, what's happening to Malaysia now? What's happening to the world now? Sekarang ini adalah musim COVID, dan juga ibu bapa terpaksa meletakkan anak di rumah, dan keadaan ini menyebabkan kita gusar, dan cuma Umi nak ingatkan kepada semua orang untuk terus berlapang dada, bertenang-tenang, tenang tetap menang, iaitu kita fokus pada satu ayat dalam surah Al-Baqarah. Ayat terakhir surah Al-Baqarah. Siapa ingat ayat terakhir surah Al-Baqarah? Yang kita hari-hari baca dalam mak surat dan sebagainya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah berpesan apa? Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat kebajikan, pahala dari apa yang diusahakannya, dan ia mendapat seksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Kita pegang pada surah itu.
Ya Zaliha, kita pegang pada surah itu. Yang surah itu adalah surah yang boleh menenangkan kita. Saya punya tagline, tenang tetap menang. Dalam keadaan COVID-19 yang melanda ini, tidak pasti bila selesainya. Ada yang kata 18 bulan, ada yang kata 2 tahun, dan virus ini akan terus ada. Ya, Sarah Hajar, welcome. Okay, virus ini terus ada, dan Umi nak kongsikan sebelum kita masuk kepada poin-poin dalam Parents Handbook ini. Umi nak kongsikan 7S. Okay, sila catat. Okay, siapa yang catat, siapa yang respon, siapa yang tag kawan-kawan. Okay, siapa yang invite lagi kawan-kawan, siapa yang bagi love. Okay, sila catat poin-poin ni. Okay, pertama, kita perlulah sedar diri. Ini adalah masanya Allah memberi kita ujian. Terimalah. Okay, S yang pertama adalah sedar diri. Yang Allah sangat merindui kita. Sangat-sangat rindu untuk bersama kita. Sudah sekian lama kita pergi bangun pagi, pergi kerja, petang baru balik. Okay, jadi menyebabkan Allah kata, hey Rosita, apa yang kamu dah buat ni? Okay, where are you? I miss you so much. Allah sangat merindu. Kita sedar ini adalah ujian Allah yang kita kena pasrah. Kita kena syukur dan sabar. Di situ, bila kita letakkan kesyukuran itu, maka kita dapat lalui cabaran-cabaran ini dengan penuh ketenangan. Okay, jadi pegang pada surah itu sebelum anda buat decision untuk tutup taska. Ada yang sudah tutup, ada yang beritahu saya dah tak larat lagi dah. Okay, so yang S yang pertama adalah sedar diri. Bila kita sedar, S yang kedua Zulia ini adalah syukur. Syukurlah pada Allah bahawa ini adalah ujian yang Allah beri pada kita dan Allah telah selamatkan kita daripada kena COVID ini. Okey, mungkin ada di antara anda ahli keluarga yang mungkin telah dapat penyakit ini, nauzubillah min zalik, pada yang belum, dan ikutilah peraturan-peraturan dan SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan kita pun sedang membangunkan SOP kat taska tadika kita. Kita perlulah S yang kedua, syukur. Syukur yang Malaysia adalah negara yang sangat prihatin dan kita ada kerajaan yang menjaga dan ikut saja. Okay, kita kena taat kepada pemimpin, kita perlu akur dengan SOP yang ada dan jangan langgar. Okay, jangan langgar. Dan dalam pada kita kena sabar. Okay? S yang ketiga adalah sabar. Pegang kesabaran itu. Allah suruh sabar. Okay? Allah suruh sabar supaya perkara ini akan berakhir. Akan berakhir. Jangan risau. Ia akan berakhir. Siapa yang setuju dengan saya, sila bagi respon. Saya nak tengok Faridah dan Musa dah masuk. Sila tengok siapa yang pandai menjawab soalan ini. Okay? S yang ketiga adalah perlu sabar. Selama ini kita sabar dengan menghadapi cabaran-cabaran untuk diri sendiri, sabar menghadapi cabaran dengan keluarga kita, sabar cabaran kita dengan ibu bapa. Kesabaran itu perlulah tinggi. Herdiana juga alumni saya, Masya Allah, alumni dah ikuti. Sila bagi love, bagi like. Okay? Siapa yang komen yang paling banyak, jawapan yang betul, saya ada hadiah. Okay? Faridah sedang memahati tu siapa yang dapat hadiah pada hari ini, insya-Allah. So, S yang ketiga adalah sabar. Pegang sabar itu. Mungkin di dalam rumah kita terpaksa berada satu keluarga yang besar dalam rumah, sabar. Mungkin kita teruji dengan segala cabaran dalam rumah. Kita ada anak kita di rumah, kita ada mak kita mungkin di rumah dan kita work from home lagi. Jadi kesabaran itu kita kena pastikan kita letakkan sayang. Okay? S yang keempat adalah sayang. Sayang siapa? Kita kena kembali untuk fokus siapakah yang kita harus sayang. Musim COVID inilah musim kita nak sayang-sayang. Okay? Sayang siapa? Kita kena kembali sayang pada Sang Maha Pencipta. Allah dah mengatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56.
Okey, yang mengatakan kita perlu kembali kepada Allah. Kita jaga Allah. Kita jaga Allah, maka Allah akan jaga kita. Kita kena sedar diri, kita syukur Allah jaga kita. Maka sayang pada Allah, sayang pada Rasul, ikut segala sunnahnya, sayang kepada ibu ayah kita, hubungi ibu ayah kita, okay? Sayang kepada ayah kita yang telah, ibu kita yang telah menjaga kita daripada kecil, sayang kepada sibling kita, adik-beradik kita, sayang kepada rakan-rakan kita, sayang kepada anak-anak kita, saudara mara kita, jiran kita, okey, rakan-rakan di Facebook, kawan-kawan, sayang. Kita tak boleh lagi selfish, tidak boleh yang lain, tidak boleh selfish, tapi sayang. Kita mesti sayang. Okey? Sayang suami kita. Lupa lah sayang suami kan. Siapa ada suami, sayang suami. Sayang anak buah kita. Sayang kawan-kawan kita yang mungkin telah menjadi musuh kita mungkin. Sayang pada kawan-kawan yang telah mungkin menyayang kita. Sayang balik. Okey? Orang yang menang adalah orang yang tenang. Ya Hajar, Masnih, Mustafa, Masya Allah. Okay? Bila kita letak sayang itu, maka kita kena bina silaturahim. Masya Allah, Liza. Masya Allah. Silaturahim itu kita bina dengan cara yang sangat unik kali ini. Sangat unik. Okay? Dan itu adalah S yang kelima. Okay, kita bina silaturahim itu apa cara pun, dan Allah telah didik kita yang Allah telah ajar kita cara membina silaturahim. Kita ada WhatsApp, kita ada FB, kita ada IG, kita ada apa lagi macam-macam Zoom, okey, dan kita perlulah pakaikan segala teknologi daripada tak tahu sehingga kita tahu mengguna untuk kita bersilaturahim. Sebab itu sekarang ini sila dapat kawan-kawan yang lain. Okey, saya perlu ramai lagi untuk kongsikan. Jom kita kongsikan lagi tips-tips ini. Okey, ya Zakia, Emma, Tisha, Tia, jom kongsi lagi. Jom invite, bagi love, bagi like pada saya sebab saya punya tenaga. Saya perlu energi pada anda semua untuk respon. Dan bila kita perlu semua itu, kita perlu sucikan diri kita. Allah sekarang sedang mengajak kita untuk mensucikan diri. Allah sekarang mengajak kita untuk muhasabah diri. Kesilapan kita semasa kita mengoperasikan taska kita banyak. Siapa rasa dia banyak? Siapa rasa dia banyak kesilapan yang dibuat kat taska? Pertama, silap pada diri sendiri. Kedua, kita silap kepada staf kita. Ada tak rasa kita ada buat kesilapan pada staf kita? Agak-agak siapakah antara kita yang mungkin terpaksa minta ampun kepada staf kita? Terpaksa minta maaf atas salah dan silap kita? Kita mungkin sucikan diri dengan minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah selama ini kita lupa diri. Kita hanya ingat dunia saja. Marilah kita minta ampun, kita sucikan diri. Waktu musim Covid ni dah pula pada bulan Ramadan ni, Allah bagi ruang dan peluang. Ruang untuk kita mendekatkan kepada Allah, untuk bangun pagi, untuk tahajud, untuk baca Quran, untuk kita muhasabah. Allah rindu nak dengar, nak kita baca Quran. Allah rindu. Apakah surah yang tadi? Siapa tahu surah yang untuk bagi kita ketenangan, kelapangan itu? Cuba catat siapa tahu apa surah itu. Dan yang akhir sekali, Allah berpesan untuk S yang terakhir, S yang ketujuh adalah kita terus bersedekah. Masya Allah, bulan Ramadan ini pasti banyak sedekah sampai kepada kita untuk kita sebarkan, untuk kita panjangkan kepada yang memerlukan. Ramai di luar sana mungkin hilang pekerjaan, hilang punca pencarian, hilang sumber pendapatan. Makanya teruslah bersedekah. Alhamdulillah, tahun ini adalah Ramadan yang paling seronok bagi saya. Sebab saya telah dapat mengumpul
wang-wang ataupun sumbangan infak ataupun sumbangan pek Ramadan yang bernilai lebih RM8,000. Masya Allah, saya rasa sangat happy sangat. Dan bila saya buat program parenting ini, saya juga sumber untuk saya dapat sedekah kepada yang memerlukan. Masya Allah, 7S ini, adik-adik, anak-anak, jom kita amalkan. Okay, kita amalkan, kita sedar diri siapa kita. Kita hanya hamba Allah. Pegang kepada surah Az-Zariyat ayat 56 itu. Pegang kepada kita hanyalah, tugas kita hanyalah mengabdikan diri pada Allah. Jika kita mungkin terlupa, kita ada kawan-kawan kita ada grup kita perlu sentiasa mengikuti perkembangan semasa, kita sentiasa ingat mengingati. Okay, surah Al-As juga mengatakan kita sentiasa ingat mengingati. Ya, surah apa tu Zaliha? Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Orang-orang berjaya. Jom kita tengok apa kata surah ayat ini nanti. Okey, Kamar yang Osman, masya-Allah. Alright. Okey, jom saya teruskan. Maka bila kita mau mengerat silaturahim, kita akan sentiasa berkawan-kawan. Kita cari kawan sekarang ini. Cari siapakah kawan kita yang boleh kita terus berkawan. Okay? Zaman sekarang ini kita cari kawan-kawan yang ada persamaan dengan kita. Okay? Kita cari kawan-kawan itu, cari silaturahim, hubungi ataupun eratkan silaturahim dengan kawan-kawan yang boleh kita buat kawan. Okay? Circle yourself with the positive people. Kita down, pendapatan kita kurang, kita punya income mungkin ditarik, kita punya parents pun ada yang nak berhenti. Siapa parents dah berhenti? Yang tak nak masuk lagi dah. Okay, parents pun dah mungkin dah tak mau lagi bersama dengan tadika kita. Mungkin nak berhenti bulan ini. Dan kita pun confused. Nak buat macam mana ni? Okay, kita pun cubalah mendapat sumbangan kerajaan dengan apply subsidi. Okay, apply PSU, apply ERP. Okay, jangan pastikan anda macam dalam grup hot saya tu. Alhamdulillah, kami sangat hot, sangat-sangat membantu each other. Dan perkara-perkara ini adalah perkara yang kita tak clear. Okay? Kita tak clear. Jadi sila tag kawan. Okay? Tag kawan, ajak kawan lagi, ajak staff anda lagi, pujuk dia untuk join Umi ni sebab something yang Umi nak cakap. Okay? Ini adalah kerana kita sekarang ini tahun 2020 sedang melalui zaman VUCA. Zaman VUCA. Siapa boleh type? VUCA. Zaman VUCA ini adalah zaman yang terpalit kepada negara kita, Malaysia. Kita dah dengar lama dah VUCA ini, tetapi kita buat tak tahu aja. Bila tahun lepas negara China diserang COVID, kita masih lagi steady lagi, masih lagi buat tak tahu aja, masih lagi enjoy lagi. Okey, bila masa kena COVID ini pada rakyat Malaysia, barulah pada 18 hari bulan Mac, ingat tak? Okey, Malaysia melalui satu tamparan sebab kita betul-betul Allah telah menjanjikan zaman itu sampai kepada kita. Alright, let me show you. Okay, slide saya ini. Alright, let me explain to you. Okay, apa itu VUCA? VUCA adalah V volatile, U uncertain, C complex dan A ambiguous. Alright, siapa yang join nanti Mia akan bagi slide ini. VUCA adalah the environment demands you react quickly to ongoing changes that are unpredictable and out of control. Siapa boleh catat? Okay, point ini. Uncertain. The environment requires you to take action without certainty. Okay. Then C, complex. The environment is dynamic with many interdependencies. Dan the environment
ambiguous. The environment is unfamiliar, outside of your expertise. Believe or not tentang VUCA ini. Okay, kita tak dapat nak predict apa yang berlaku. Kejap macam ni, kesian kerajaan kita. Dia pun confused juga. Dia pun uncertain juga. Sebab ini adalah zaman yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Okay, and it goes on. Dan it goes on. And katanya Mr. Corona ni, okay, adalah akan kekal. Alright, jadi VUCA ni adalah satu suasana ketidaktentuan yang ketara. Tiada apa yang pasti dalam dunia VUCA. Kita suka membuat ramalan. Okay, contohnya, dulu kita ingat handphone, iPhone yang paling canggih, now dah tak ada dah. Trend kita dah berubah-ubah. Kejap ada benda ni, kejap ada produk yang baru. Okay, dulu tak pernah kenal pakai Zoom, sekarang dah pakai Zoom dah. Okay, so the future is now, is here. Adik-adik, volatility ini adalah satu keadaan, salah ejaan tu ya, satu keadaan yang sangat tak diduga, okay, dan uncertainty ini adalah keadaan yang tidak pasti, okay, tidak pasti, dan complexity adalah keadaan yang serabut. Dia seolah-olah kita melalui satu keadaan yang jerebu. Bukannya 30 meter punya jerebu, mungkin 100 meter punya jerebu. Okay? Dunia sangat kompleks. Tak dapat mengagak bagaimana keadaan. Dunia ekonomi jatuh teruk. Okay? Kelangsungan hidup tidak pasti. Dan perkara ini kita lalui juga. Nak tak nak, kita keserabutan dunia ini dan ekonomi kita harus lalui. Dan kita ada Allah, kita ada Quran. Okay? Dan kita harus melalui ambiguity, kejerubuan ekonomi. Mungkin you all dah plan, you punya roadmap 10 tahun, 30 tahun dan sebagainya. Roadmap untuk 3 tahun, 4 tahun, 4 tahun ke depan, 10 tahun. Tapi ia terpaksa diubah untuk satu roadmap yang baru. Sebab tu dikatakan the future is here and now. Para handbook kita tu boleh pakai ke tak pakai? Tak pasti lagi. Okay? So, kita sekarang sedang berperang. Siapa setuju? Okay? Volatility ini adalah keadaan yang tidak menentu, tidak pasti, dan ia sangat kompleks dan ambiguity. Dan jawapan kepada VUCA itu adalah VUCA juga. Nanti saya nak kongsikan masa Zoom nanti. Okay? Jawapannya adalah jawapan VUCA juga. So itu saya nak teruskan dengan bagaimana nak bangkit. Kita harus bangkit. Zaman VUCA ini kita harus bangkit. Okay? Dengan itu kita haruslah memastikan kita tidak ketinggalan. Okay? Tidak ketinggalan. Siapa boleh catat? Okay, VUCA itu tak boleh tidak. Kita harus lalui. Okay? Kita sekarang sedang berperang dan berperang dengan diri kita. Okay, dengan masyarakat, okay, dan Allah sedang menengok sejauh mana kita harus boleh berjihad, sejauh mana kita boleh teruskan peperangan. Sebab untuk bangkit semula kita perlukan 6R. Okay, untuk bangkit semula kita perlukan 6R. Sekarang dah pukul berapa ya? Ada jam tak? Sekarang sudah pukul berapa? Okay, sekarang ini Umi nak share lagi, nak share lagi. Pukul berapa? 9.44. Oh, dah 9.44. Masya Allah. Sekarang ni Umi nak share lah. Apa itu 6R? 6R itu adalah reflex, okay, reserve, remove, reflex, remove, reserve, reinvent, relaunch, restore. Okey, sekarang ni nanti Umi akan terangkan dengan lebih lanjut apa itu 6R. Untuk bangkit itu kita kena reflect balik. Reflect balik apakah kita punya, selama ini kita punya taska kita dah buat apa. Okey? Dan taska kita, dah 9.45, ya Allah. Kita reflect balik, tengok selama ini kita reflect balik. R yang pertama ada reflect balik. Sejauh mana kita telah main peranan kat taska kita. Kita reflect balik sejauh mana kita telah meninggalkan perkara yang baik. Adakah taska kita ni taska yang perlu diubah?
Okay, kita reflect balik dan kita tengok balik apa yang kita perlu remove. Apa yang kita perlu remove daripada taskah kita. Sebab itu dalam parent handbook itu banyak benda mungkin kita kena remove dan kita mungkin kena yang kita simpan, kita reserve balik. Mungkin setelah kita reflect, kita remove dan kita reserve. Tengok apa benda kita kena reserve. Dekat taskah kita benda-benda kita kena jimat, kita remove kita buang, kita ambil, kita jual whatever. Okay? Kalau dulu kita pakai kereta yang besar, yang mahal, kita pergi refinance balik, kita beli kereta kecil, kita yang murah dan sebagainya. Okay, kalau dulu taskah kita ada 10, kita mungkin kurangkan. Terpaksa. Okay? So, kita terpaksa dan kita reserve. Staff kita juga. Adakah mungkin kita boleh membiayai staff kita yang sama 20 orang itu, ataupun 200 orang itu, atau 70 orang itu? Kita mungkin terpaksa reserve yang mana yang boleh bersama kita. Okey, berapa ramai yang hilang pekerjaan. Berapa ramai yang terpaksa berhenti kerja, VSS dan sebagainya. Sebab itu, parent handbook ini kita kena reinvent balik. Siapa yang ada parent handbook sebelum ini, tengok balik, reflect balik, remove mana tak nak. Okay? Reserve mana yang nak kita ambil. Dan kita cipta satu parent handbook yang baru. Masukkan apa yang perlu. Dan you all kena juga tak nak panggil parents untuk kita relaunch. Okay? Parents handbook yang edited version. Edit balik you punya parents handbook dan kita restore. Okay? So, tolong excited dengan benda. You have to be excited, bersemangat untuk siapkan parents handbook sebelum buka taskah, sebelum buka tadika. Mungkin tak banyak, but yang satu ayat itu penting untuk ia berkesan kepada hati bapa. Okay? Kenapa kita tak dapat ambil yuran tahun ni? Mungkin tidak termaktub dalam parents handbook. Dan kalau termaktub pun, kita kata, ya Allah, bolehkah kita nak ambil yuran? Parents dah berhenti kerja, parents merayu untuk dipertimbangkan. Kita bagi 50% lah, 10% lah. Dia tak, kita pun tak pasti. Kita ada hati, kita ada perasaan, betul? Alright. Ya Zaleha, Kak Ita dah rasa dah. Kak Ita dah merasai bagaimana parents handbook itu memberi makna. Kita nak membina satu parents handbook yang boleh mengikat hati. Dan nanti semasa anda join Zoom, ada beberapa ayat, mungkin lebih pada 10 ayat yang Kak Ita nak pasakkan kepada Minda. Okay? Supaya ibu bapa buat apa yang dia patut buat. Bila kita gunakan 6 R itu, siapa boleh catat, nak tengok siapakah peserta ataupun follower saya yang faham 6R itu. Okay, reflect, remove, reserve, reinvent, relaunch and restore. Itu peranan kita dah. Nak buat handbook pun, pada handbook kita kena buat 6R. Nak organize kita punya perubahan, nak buat SOP, kita punya taskah tadika kena gunakan 6R juga. Baik. Alright, siapa boleh catat nak tengok siapakah pemenang ataupun pengomen yang paling aktif. Sebab itu kita nak gunakan, Umi nak gunakan nekat itu. NEKAD. Kita nekat nak siapkan kita punya parent handbook. Dan you have to be with me for 4 Zoom meeting. Dengar baik-baik. Zoom meeting ini akan exclusively untuk 20 pengusaha. Okay? Dan you kena excited, okay? Beremosi untuk siapkan dan bertenaga. Okay? NE adalah E, excited, emosi, energetic. Ya Hussein, welcome Hussein, Presiden Taskah Kuala Lumpur. Okay. Hussein, kena nekat nak siapkan parent handbook ini. Adalah you kena N adalah nekat, E adalah emosi, you perlulah excited, emosi anda positif, excited nak siapkan parent handbook ini sebab parent handbook Kak Ita, parent handbook Kak Umi 55 muka surat. Okay, dan you kenalah K adalah committed. You have to be with me for 4 Zoom meeting and bring all your staff dalam 3-4 orang saja. Dan bila kita rangka parents handbook itu, dia mesti rujuk pada Allah first. Ya Cik Khairul, dia kena rujuk siapa dulu? Allah first. Okay. So A dalam nekat NEKAD, dan di sini kita pasakkan
beberapa ayat Quran dalam Parents Handbook itu. Okay, Razila, Masya Allah, bagi love, bagi like, Masya Allah. Sila bagi love, bagi like, ajak kawan-kawan lagi. Sila save saya punya FB ni untuk share pada kawan-kawan yang lain. Dan yang terakhir, nekat yang terakhir adalah degil. Saya seorang yang degil, sangat degil dengan parent saya. Tolong catat, nekat, excited, energetic, emosi, komitmen, Allah first, and D adalah degil. Bila kita sudah siap kita punya Parents Handbook, jangan tunggu lama-lama, bagi, launchkan, okay? Launchkan, storekan, restore, okay? Nekat untuk serah pada ibu bapa, and they have to sign. Mahabat Ridwan, okay? Anda kan patut live tadi di Astro, di Al-Hijrah, okay ke? Saya nak review nanti. So, D ni kena degil. Parent Handbook kita kena degil, maksudnya dah buat, tak boleh ubah-ubah. Jangan compromise. Okay, bila kita degil, dan kalau boleh Parents Handbook ini semua taska di sekeliling anda. Okay, semua taska, tadika di sekeliling anda, depan, belakang, kiri, kanan, satu kampung, satu tamannya taska mempunyai Parents Handbook yang sama, lebih kurang serupa. Sebab kita nak nekat ubah mindset ibu bapa. Sebab kita nak survive. Untuk itu ada 3S. Tadi 7S. Now 3S. Tadi 6R. Now 3S. Apakah itu? Okey, Masya Allah, Ustaz Ahmad Saifuddin. Masya Allah, ni Ustaz saya, Ustaz hadis saya. Pertama, S yang pertama adalah untuk survive. Kawan-kawan, rakan-rakan seperjuangan, adik-adik, anak-anak Umi yang dikasihi sekalian, kita kena survive. Life must go on. Tak boleh nangis. Tak guna nangis dalam WhatsApp. Tak boleh mengeluh dalam WhatsApp. Kita ada Allah. Okay? Kita ada Allah. Kita kena survive. Dan Allah hendak melihat kita meraih pada Allah. Kita nak survive dalam hidup ini, kita kena sustain. Okay? Kita kena pastikan kita boleh bertahan lama. Tolong ya, untuk kita terus berpegang kepada komitmen yang kita beri selama. Jangan buka taska setahun, 10 tahun. Saya 30 tahun. Is it possible for me to let go my taska? This is my legacy. Saya ada beribu anak dah saya lahirkan. Saya dah ada cucu didik dah. Tak mungkin saya nak let go. Saya nak tutup taska. Saya kena sustain dalam keadaan kesempatan ini. Saya terus sustain untuk sukses. Let us all success. 3S. Apa dia? Untuk survive. Kita punya Parent Handbook kena survive, kena laku, kena betul-betul degil dengan kita punya peraturan. Kita punya Parent Handbook kenalah sustain, kenalah sukses. Sukses maknanya bila parents baca Parent Handbook kita, dia tidak ada pilihan lain. Tidak ada. Untuk itu, inilah antara 3 perkara yang kita nak tinggalkan. Siapa ingat satu hadis mengatakan 3 perkara yang kita nak tinggalkan dunia ini adalah apa dia? Kita nak sedekah. Inilah saya nak sedekah kepada anda semua 55 muka surat Parents Handbook, okay, untuk dikongsi nanti. Tapi I'm not going to sell my Parents Handbook. Saya tak pernah jual soft copy-nya ataupun PDF-nya. Saya nak bimbing. I want to guide you. Okay, sebab ada sebab. Setiap ayat tu ada sebab dia. Okay, dan kita nak memberi ilmu yang manfaat. Okay, hadis ini. Okay, sedekah jariah, ilmu yang manfaat. Dan kita nak melahirkan daripada Parents Handbook ni, kita ubah mindset ibu bapa. Dia ada sebab kenapa dia hantar anak pada kita. Kita nak pasakkan, okay, kemenjadian manusia adalah untuk memberi manfaat. Okay, kita nak anak itu menjadi anak yang beri manfaat. Alhamdulillah, saya ada anak didik, cucu didik yang dia dah ditaskan sejak baby, lepas tu dia dah besar, dia dah kahwin, dia dah kerja, dan sekarang dia duduk hantar anak dia pula.
So itu kita nak anak-anak kita, kita punya parents ataupun kita punya customer ataupun kita punya clients percaya, yakin sepenuhnya. Dan apa saja berlaku, kalau dia message kita, tanya kita, rujuk muka surat sekian, muka surat sekian, perkara sekian. Saya nak tanya, siapakah anda dalam parent handbook ini telah tercatat jika berlaku COVID-19 dalam parents handbook? Ada tak? Tak ada. Zaman buka ni, new normal ini terpaksa ubah. Sebab itu Umi mengajak semua orang untuk join Umi pada Zoom nanti. Sebab saya nak 20 orang saja. Tak boleh ramai-ramai sebab bila anda join Zoom Umi, maksudnya nanti 20 orang pengusaha bawa 2-3 orang staff ataupun tim, suami ke anak ke, untuk menyiapkan 55 muka surat ini. So you got to be with me, selama 4 sesi lebih kurang, sebab 3 perkara ni, nak meninggalkan ilmu yang manfaat ni. Saya nak beri ilmu ni, saya nak beri kongsikan ni, supaya bila parents handbook kita kuat, kita akan pastikan kita adalah taska yang berkualiti dan kita kongsikan dengan kawan-kawan yang lain. Alright, jom apa seterusnya. So sebenarnya Selain pada parent handbook, ada lagi polisi-polisi lain yang perlu ada tahu. You ada tak? Parent handbook mesti dah ada. Lepas tu dah ada tak peraturan untuk pekerja? Kena ada. Ada tak peraturan untuk menguruskan kanak-kanak? Ada tak polisi perlindungan kanak-kanak? Semua 4 dokumen ni perlu ada. Saya tunjukkan ya. You have to have this. Sepatutnya taska anda setelah mendaftar dengan agensi yang sepatutnya, sama ada taska, tadika, kafa dan sebagainya ataupun pusat jagaan, you kena ada parents handbook ini. Itu polisi apa? You kena ada manual untuk staff. You kena ada polisi pusat pembelajaran, maksudnya polisi untuk anak-anak, dan you kena ada polisi perlindungan kanak-kanak. Jadi, dan untuk kali ini, Umi yang fokus adalah untuk mengadakan ataupun mewujudkan parents handbook. So, bila kita akad dengan ibu bapa setuju, baru dia sign. Sebab itu, sebab apa kita berpegang kepada surah ini. Jom tengok. Ya, Siti Rosita, Masya Allah, sahabat baik kita. Surah Al-Baqarah ayat 262-264. Kenapa kita perlu ada parents handbook ni ya? Sebab kita nak jadi pada surah ini mengatakan, orang-orang yang menafkahkan harta ni ke jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di situ mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Perkataan yang baik, kita dekatkan ya. Perkataan yang baik, pemberian perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Maka Allah Maha Kaya lagi Maha Pengampun. Baik. Yang lain, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan harta kerana riak kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah pada hari kemudian. Maka perumpamaannya adalah seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu timpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang kafir. Maksud di sini, kita telah memberi kebaikan. Kita telah memberi satu yang baik pada servis kita. Di sini Allah memuji orang-orang yang menafkahkan hartanya ke jalan Allah, kemudian tidak mengiringi kebaikan dan sedekah yang telah mereka infakkan dengan menyebut-nyebutnya.
kepada orang yang telah mereka beri. Dengan kata lain, mereka tidak menyebutkan amal infaknya itu kepada seorang pun dan tidak pula mengungkitkannya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Al-Baqarah ayat 262 hingga 264. Kenapa Umi Ahmad menitik beratkan surah ini adalah, dan kenapa surah ini penting untuk kita faham, kerana surah ini adalah sebagai peringatan untuk kita tidak mengungkit. Bayangkan jika satu hari kita dah buka taskar daripada pukul 7 sampai pukul pukul 6. Lepas tu petang tu kita mengungkit. Kita mengungkit parents yang tak bayar yuran, kita mengungkit parents yang cerewet, kita dan segala. Apa jadi? Amal kebajikan kita yang kita dah infakkan, physically, emotionally, intellectually, spiritually, kita dah bagi anak. Pais tu. Kita dah bagi makan, dah bagi minum, dah bagi kasih sayang, dah bagi ilmu, dah bagi kerohanian pada anak itu, PIES itu. Lepas itu kita mengungkit-ungkit di sebelah petangnya. Contoh lagi, supaya kita dah bagi pekerja kita, bekerja dengan kita bagi makan, kita bagi KWSP, kita bagi. Lepas tu kita mengungkit pula kebaikan yang kita dah beri. Contoh lagi, kita dah infak, kita dah mengungkit. Jadi benda itu tak nak berlaku. Sebab jika kita ada parents handbook yang solid, yang solid, yang komprehensif, setiap ayat itu sudah memberi makna. Dia mengikat hati ibu bapa itu sebab ada peraturan dan dia dah sign. Sila rujuk muka surat sekian, perkara sekian, full stop. Banyak tak kes-kes ibu bapa yang terpaksa bergaduh dengan kita sebab dia nak hantar anak dia, sebab anak dia demam, anak dia ada HFMD. Jadi kita paksa rujuk balik. Dalam parents handbook itu ada tak perkara-perkara itu? Tak bayar yuran. Jadi benda-benda itu kita ungkit dan kita berteligah. Sebab itu dalam Al-Quran dah ada semua itu. Rujuk balik surah Al-Baqarah. Surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Surah berapa? Siapa tahu? Siapa tahu saya catat surah berapa, surah terpanjang dalam Al-Quran? Saya nak beritahu, nak tanya. Bila kita kahwin, bila kita beli kereta, bila kita beli rumah, bila kita buat perjanjian, apa kita buat? Surah apa dalam Al-Quran mengatakan kita perlu ada perjanjian? Nak kahwin, ada perjanjian tak? Nak cerai, ada perjanjian tak? Nak beli rumah, ada perjanjian tak? Nak beli kereta, ada perjanjian tak? Apakah surah itu? Dan surah Al-Baqarah. Ya, agreement. Dan surah berapa? Surah terpanjang. Kita kena tulis semua itu. Sebab itu, siapa yang ada parents handbook, dia telah mengikat perjanjian. Surah Al-Baqarah ayat 282. Surah Al-Baqarah ayat 282, 283. Sebab itu Al-Baqarah ini satu surah yang paling panjang. 80%. 80% dalam Al-Quran ada dalam surah Al-Baqarah. Muamalatnya. So, sebab itu bila kita ada parents handbook, dan parents handbook tu sangat mantap, sangat komplit, dan kita harus menyantuni ibu bapa itu. Bagaimana pula? Boleh ke campak anak parents handbook, bacalah? Tak boleh. Dalam itu dah termaktub segala perkara-perkara, 1 sampai ke berapa. Kita pegang pula surah An-Nahl. Seorang pun belum tulis lagi. Surah Al-Baqarah 282. Zulia ni Masya Allah. Dalam surah An-Nahl ayat surah 16 hingga 125. Surah ini, pegang pula surah ini. Saya bacakan.
Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah kebijaksanaan. Hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Dan bahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Jadi bayangkan kita ada an-nahlu ini, kita pegang. Apa dia punya keyword dia? Mestilah kita nak seru parent ni, mesti dengan bil hikmah, dengan kebijaksanaan, nasihat pengajaran yang baik. Tidak boleh berkasar. Tidak boleh berkasar dengan ibu bapa. Sebab mereka adalah yang penyumbang yuran kepada kita. Pegang surah An-Nahlu ayat 125. Pegang lagi surah An-Nahlu ayat 90. An-Nahlu sebab kita kena berlaku adil. Parents handbook kita itu adalah keadilan. Okey? Kita adil dengan parents, maka apa yang termaktub dalam parents handbook ni dia dah sign. Dia telah setuju. Nak kahwin kena sign setuju. Nak cerai kena sign setuju. Nak beli kereta kena sign setuju. Okey, nak bayar yuran kena sign setuju. Betul? Ya, surah apa tu Zulia? Okey, surah An-Nahlu ayat 125. Okey. Jadi kita kena pegang pada juga surah An-Nahlu ayat 90. Surah itu berpesan untuk kita adil. Bila kita adil, kita berurusan dengan parents, dan ada caranya pula. Kita pegang pada surah Surah Ali Imran 159. Okey, apa kata surah itu? Allah bagi rahmat pada kita. Allah berpesan kita mesti bersikap lemah lembut dengan ibu ayah, dengan parents, dengan staff kita, dengan orang JKM, orang JPN, orang agensi, dengan orang bomba, orang kesihatan. Mesti berlemah lembut. Sebab Allah dah pesan. Okey? Allah berpesan. Kita kena berlemah lembut dan tak boleh berkasar. Sekarang ni kita nak menyantuni Kementerian Pelajaran ni, Siti Rosita. Kena pegang surah Ali Imran 159. Lemah lembut dengan dia, puji-puji dia, tak boleh sikap kasar, tak boleh mempertikaikan peraturan kerajaan. Sebab kalau kita keras hati, kita kata kita nak buat ni, kalau kita berkasar, maka dia akan lari daripada kita. Yang pegang peraturan negara adalah kerajaan kita. Okey? Sebab itu kita kena menyantuni ibu bapa dalam parents handbook ni. Kita kena berlemah lembut. Minta maaf puan, ini peraturan kami. Okey, anak yang sakit tak boleh datang puan. Suhu dah 38 puan. Kita kena pegang pada hadis. Hadis kata kalau anak demam jaga sendiri. Saya anak demam jaga sendiri. Okey, tak ada siapa yang nak jaga anak saya. Dalam peraturan telah disebutkan kalau anak-anak puan didapati penyakit berjangkit, anda perlu ambil alternatif untuk hantar anak. Kita ada contact number dia. Dalam borang itu contact number ibu bapa dia, contact number jiran saudara mara dia. Kita akan make do dan kita kena degil dengan peraturan itu. Hanif Azmi, Masya Allah, ini sifu saya, guru saya dalam bersama saya belajar dengan Ibu Hanim. Masya Allah, banyak Ibu Hanim ajar. Yang 6R tu Ibu Hanim yang ajar. Okay, Ibu Hanim yang ajar 3S tu. Saya belajar banyak dengan Ibu Hanim. Masya Allah, Hanif, terima kasih. Masya Allah. Jadi, balik pada surah itu. Surah apa tadi? Surah Ali Imran 159. Telah berpesan, Allah telah berpesan, Allah telah bagi segala peraturan dia. Lemah lembut, tak boleh berkasar. Kalau berkasar, parents akan lari. Sekarang tak parents kita lari bertaskar kita? Mungkin dia dah pergi ke rumah jiran, dia dah mungkin tak hantar anak lagi kan. Jadi kita kena pegang hati parents ni, sebab kita punya bil hikmah. Okey, sebab itu dalam surah Ali Imran 159 dia dah cakap, oleh itu maafkanlah mereka. Surah At-Taghabun pun ayat 14 dia kata jangan marah.
Tulis At-Taghabun surah 14. Jangan marah, kena maafkan, berdoa. 3 poin tu. Surah Ali Imran, Ali Imran 159 kata, kenalah maafkan. Lepas tu, sebab tu kita kena refresh balik. Kita kena reinvent balik parents handbook yang baru untuk kita bermesyuarat balik. Dalam Ali Imran ya 159, bermesyuarat dengan ibu ayah. Sebelum buka taska, kena panggil balik parents ini. Panggil balik parents ini untuk bermeeting, bermesyuarat. Okey, ibu ayah, ini kita punya edited version. Okey, dalam peraturan ni ada perubahan-perubahan. Dia kena sign balik. Okey, kita bermesyuarat, setuju ke tak setuju? Setuju ke setuju? Soalan dia setuju. Okey, setuju dan dia kenalah berazam. Lepas mesyuarat, kita berazam dan kita tekad. Okey, tak suka tak apa, ikut je. That's my tagline. Siapa nak ikut? Kalau anda nak masukkan anak ke taska saya, ke tadika saya, ke sekolah saya, kena ikut peraturan yang termaktub dalam Parents Handbook. Okey, mengatakan sekian-sekian. Dan lepas tu kita wakal. Berserah pada Allah. Okey, minta maaf, saya tak boleh ikut. Okey, silakan. Kita persilakan dia menarik diri. At-Taghabun ayat 14. Okey, lepas tu bila dia kata okey, dia sign, dia kena ikut. Dan Parent Handbook ini kena difahamkan oleh semua staff, oleh semua tim. Supaya kita dah bangun Parent Handbook, dah buat dah. Lepas tu tiba-tiba staff kita ambil anak yang tak sihat. Okey, staff kita tiba-tiba melanggar peraturan dalam Parent Handbook. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab itu penting kita berpegang pada beberapa ayat Quran ini. Alright. So, okey, dah faham? Ayat-ayat sudah catat. Masya Allah, saya nak tunjukkan bagaimana cara saya handle peserta nanti. Alright. So, when you, ya Zulia, At-Taghabun, bila saya bersama peserta dalam Zoom nanti, saya akan bawa peserta kepada identify the problem. Apa problem kata taska itu? Apa problem ibu bapa? Lepas tu kita develop alternatif. Ambil gambar ya, siapa nak. Okay, develop alternatif. Ini dia. 1, 2, 3, 4. Okay. Lepas tu kita select. What is the best alternative? Lepas tu kita implement. Kita keluarkan Parent Handbook baru. Okay. Jangan tunggu siap perfect. Don't be a perfectionist. At this point of time, dalam keadaan VUCA ini, belasah je. Dan tagline saya, tak suka tak apa, ikut je. Kalau untuk parent, itu tagline saya. Tak suka tak apa, ikut je. Untuk staff saya, tak suka tak apa, buat je. So kita implement SOP kita semasa kita PKPB ini, masa pasca PKP ini, kita kena implementkan. Dan this is amanah Allah. Nyawa kanak-kanak. Sebab itu, nombor 5, kalau penyelesaian kepada problem itu sudah kita pilih alternatifnya dan kita telah implement, adakah benda itu okey? Alright, macam-macam idea sekarang ni nak menguruskan anak-anak taska masa PKP. Macam-macam isu, macam-macam kontroversi berlaku. Betul? Alright. It's okay, then move on. Dan kekalkan Parents Handbook tu. Kalau tak, ulang balik. Ulang balik. Okay? Sebab itu, tim anda dalam kita menguruskan, kena ada tim yang kuat. Okay? Sebab itu, alright, nanti peserta yang telah ikuti Parents Handbook Umi akan mendapat sijil. Sijil biasa je lah daripada Umi kan. Sebab I'm sharing. Okay? Lepas itu, kita akan lalui. Okay? Ini antara benda yang anda akan lalui. Okay. Yang penting, bila anda buat bersama saya nanti, alright, perlu fokus, perlu sedar, perlu jelaskan niat. Kenapa kita ada Parents Handbook ini? Sebab kita ada matlamat yang jelas. It's for the best interest of our children. Okay, untuk children kita, kena fokus,
kena sedar dan kena jelaskan niat. Okay, kita akan tentukan niat kita itu dan harapan kita. Let it be the best parent handbook. Okay, sebab nanti benda ni kena siap cepat ya. Kita sibukkan diri kita siapkan parent handbook ni sebab saya ada ni grup yang kedua ya. Okay, grup yang kedua dan kita ambil peluang ini untuk rebut. Umi akan kongsikan kerana apa? For the best interest of the children, sebab kita nak tahu kenapa ibu ayah tu nak hantar anak. Kenapa forward dia hantar anak ke taska kita? Macam mana kita nak manage ibu bapa ni? Jadi ibu bapa itu perlu dipasakkan hantar anak kita sebab ada sebab-sebab yang unggul. Let it be our parent handbook yang terbaik dan kita share ataupun kita pastikan semua taska-taska kawan kita ada parent handbook yang lebih kurang sama. Okay? Sebab kita nak pasti the purpose of life. Apa purpose ibu ayah tu hantar anak ke taska kita? Okay, apa misi dia hantar anak ke kita? Okay, dan bagaimana dia nak pastikan misi itu berjalan? Sebab kita nak pastikan parents handbook ini yang guide kita. Okay, kita ada pegang Quran kan? Kita nak pastikan parents handbook drive kita untuk bermotivasi. Okay, kita nak pastikan parents handbook ini ataupun peraturan ke taska kita, silibusnya, programnya membawa anak itu ke arah tuju yang sebenar. Sebenarnya kita buat ni kan sebenarnya untuk kita tahu, untuk diri kita. Sebab Allah tunggu kita ni. Allah tunggu. Dia kata, hey, pengusaha-pengusaha taska tadika, kamu kat dunia ni sementara. Apa yang kamu dah buat? Kenapa kamu hidup kat dunia ni? Kenapa kamu buka taska? Kenapa buka tadika? Sebab duit? Sebab nak kaya? Apa yang menyebabkan kamu berhenti kerja buka taska? Berhenti kerja buka tadika? Okay? Semua itu perlu anda jawab. Okay? Sebab itu, the purpose of life itu kita rujuk pada surah ini. Kita nak anak kita hidup ni kerana ibadah kita, pada imarah kita, pada kita khalifah, kita imamah. Ini saya terangkan nanti dalam Zoom meeting nanti. Okay, dalam Zoom meeting kita akan terangkan lebih lanjut. Ni sekarang dah pukul berapa dah ya? Okay, jadi ini saya akan terangkan lebih spesifik dalam Zoom meeting tu. Sebab ini ibadah ini. Okay, kita nak sebab ini surah Al-Hud ini. Sebab ini. Okay, surah Al-Baqarah ini. Sebab ini surah Imamah ini. Okay, kita nak pastikan tujuan pendidikan. I want to ask you, kenapa buka taska? Kenapa kita bawa anak-anak semua ke taska kita? Berpromosi kita nak bawa anak kita ikut kita punya program. Ada tak program kita itu membawa anak itu kepada tujuan pendidikan, tujuan penciptaan? Jom kita semak balik. Kita semak kita punya silibus. Dan kita fahamkan pada ibu bapa. Sebab tu saya punya parents handbook tebal. Sebab dalam tu kita dah masukkan segala-segalanya. Kita nak buka taska, buka tadika, buka sekolah. Apakah tujuan pendidikan? Adakah ia selaras dengan tujuan penciptaan? Adakah kita punya silibus, kita punya aktiviti merujuk balik kepada penciptaan? Adakah akhirnya anak-anak itu nanti akan mengabdikan daripada Allah? Akan ada sifat-sifat Rasulullah itu. Sifat apa? Siddiq, fatanah, amanah, tabligh itu. 4 sifat ni perlu ada dalam silibus. Umi ni pun, adik-adik, Umi baru belajar. Sejak Umi pergi tahun 2017 dengan Tuan Fazrul, belajar build your legacy. Sejak Umi belajar dengan Puan Rosina, sejak ambil jenama Amazing Seed, barulah saya jelaskan saya punya tujuan penciptaan. Barulah saya ubah balik semua silibus saya. Okay, kita ubahkan. Okay, dalam KAP, dalam KSPK, sangat sikit sangat dia punya spiritual values. Kita kena cari mentor kita, kena cari kita punya sifu-sifu supaya kita tak langgar semua benda.
Ni kita ambil KAP punya syllabus, modul. Kita ambil KSPK punya melang, ambil saja. Orang buat tu kita buat, orang ni buat, kita tak tentu arah. Kita tak pasti. Kejap kita ambil tu, kejap kita ambil ni, kejap kita implement tu, kejap. So you got to know what you want. Apa kita nak pada hasil anak ini? Kenapa kita buat online learning? Kita kena tanya pada diri kita, kenapa, mengapa? Dan saya amat risau, ya Allah. Amat risau bila online learning ini tidak membawa anak itu kepada Allah. Saya rujuk balik saya punya modul. Saya tengok balik, modul saya ni mendekatkan kepada Allah tak? Dan amat sukar kita nak buat online learning itu sebab kita nak fahamkan ibu bapa itu. Dan saya risau sangat bila online learning sangat-sangat mengharap pada skrin. The purpose of life, the purpose of online learning itu tak jelas. Tak child-centered. Saya risau. Sedangkan kita nak menggalakkan, kita nak buangkan tabiat gadget, skrin dan sebagainya. Kita nak menghapuskan terlalu bergantung pada gadget dan skrin. Kita buat online learning. So, tengok balik. Fahamkan pada ibu bapa. Okay? Adakah kita bawa manusia? Bayangkan, banyak benda yang kita nak ajar. Okay? Ini adalah modul yang kami belajar. Zaliha tahulah. Sinar mungkin tahu juga. Okay? Yang kita belajar dengan Ibu Evi. Banyak kan? Cuba tengok. Banyaknya kita punya syllabus nak ajar anak-anak itu. Parents tahu tak ni? Parents tahu tak yang kita ajar anak kita multiple intelligence tu? Okay, semua tu kena. Dan we are the best developer. Okay? Kita nak kembalikan anak pada fitrah. Yes, Zaliha. Jadi kita kena pastikan kita punya syllabus itu parents faham. Dalam parents handbook kena jelaskan apa yang ada. Dalam parents handbook kena jelaskan matlamat. Visi, misi itu kena jelas. Okey? Visi, misi itu kena jelas. Perlu pastikan ia termaktub. Okey? Nampak? Larat tak kita? Sebab tu tak cukup kalau you ada diploma. Tak cukup kalau you ada degree. You have to have master, PhD dalam bidang-bidang ini semua. Okay, supaya apa yang kita buat itu, kita faham. Dan ia perlu bermakna dalam hidup anak itu. Dan pasakkan kepada ibu bapa. Ini yang kita ajar anak. Nak ajar language, nak ajar social development, nak ajar maths, nak ajar science, nak ajar kreatif, nak ajar physical. Besar, ia besar. Okay, kalau rasa tak boleh buat, tak boleh nak menerapkan the total perkembangan anak tu, beritahu ibu bapa. Can you do it at home? Sebab itu, kita kena pegang anak itu adalah fitrah. Okay, ini juga setelah Ibu Evi dengan izin. So, zaman VUCA ini, kita harus plan. All you need is the plan, the roadmap and the courage to press on to your destination. Yeah. Dan VUCA itu ada VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Jawapannya adalah VUCA. Kita kena ada vision. Siapa boleh catat? Kita ada vision, kita ada understanding, kita ada certainty. Clarity. Dan juga apa ni? Agility. Okay? Kena ada VUCA juga. Apa dia? Vision. Okay? Understand, clarity dan agility. Alright? Siapa boleh catat itu? Okay, agile. Right? So nanti sekarang dah pukul berapa ya? Siapa ada jam? So, zaman buka itu kita nak pastikan parents handbook kita lebih baik dari semalam. Kita nak pastikan pengurusan taska tadika pusat jagaan sekolah KAFA lebih baik daripada semalam. Semalam is history. Okay? Kita nak pastikan kita punya parents handbook ini lebih mantap, lebih solid. Okay? Dan nanti kita akan faham apa itu profesionalisme. Ini saya tak nak tunjuk. Okay? Saya nak
Zaliha kata apa? Dia kata apa tadi? Rujuk kepada Azliha Taslim. Surah apa tadi? Zaliha kata surah At-Taghabun ayat 11. Masya Allah. Jom kita tengok nanti. Baik. Untuk itu, apa yang ada ni? Dan kita mesti, dan di antaranya yang saya akan bimbing anda, dan ni dia. Okey. Bila nanti you are bersama saya, ni adalah 3 dokumen yang patut ada. Okey. Pertama adalah untuk staff. Syarat-syarat bekerja. Okey, SPP4S. Okey, Standard People Practice for Staff. Okey. Lepas tu adalah Parents Handbook. Standard People Practice for Parent. Lepas tu, dan ini adalah Standard People Practice for Children. Okey, doakan ya. Umi punya thesis adalah berkaitan dengan ini. Okey, Umi nak membangunkan satu manual rutin harian untuk kanak-kanak 6 tahun bagi mengubah dia punya akhlak dan karakter. Okey, that's my thesis ni tajuk lah. Alright. Okey. Alright, untuk itu kita nak tengok apa lagi yang saya akan bentangkan nanti. Okey, this is okey. So tak payah pening kepala. Saya nak hilangkan serabut anda. Okey, saya akan bagikan 55 muka surat. Okey. So dan saya akan buat 3 langkah ini. Okey, listen. This is important. Bila you ikuti saya punya Zoom meeting, ada 3 langkah. Pertama adalah you imitate saya punya Parents Handbook. Lepas tu you akan innovate dan juga you akan invent. So imitate means kita imitate parents, kawan-kawan punya, kita punya, dan kita buat innovate, ubah. Lepas tu kita buat kita punya, kita invent yang baru. Okay, so kita nak kongsi pengalaman, kita selesaikan masalah itu, dan kita akan jadi dalam satu team. Kita communicate, kita commit, kita contribute, dan kita control. Maka akan siaplah Parents Handbook kita, dan saya akan bimbing sedikit tentang visi misi. Saya juga akan ni saya tak tunjuk sekarang. Ni antara isi dia. Okey. Dalam Parents Handbook itu mesti ada pendahuluan, falsafah, visi misi, moto, objektif, piagam, keutamaan dan keunggulan. Cari sekarang keunggulan naskah tadika masing-masing. Alright. Lepas tu kita akan develop semua ini dan kita akan buat bukukan di hard copy-nya, dan di antara dia punya isi kandungan. Okay, mine is 55 pages. Alright. Okay, dan kita akan huraikan satu persatu. Untuk menyertai Zoom meeting Umi ada 3 syarat. Pertama, sanggup luangkan masa. Kedua, sanggup disiplin diri, dan sanggup nekat. Okay, InsyaAllah terhad kepada 20 pengusaha dan boleh bawa beberapa orang staff. Sediakan laptop depan anda supaya boleh siapa yang cepat cekap menaip terus typekan. Okay. Kita akan ada program ini kepada 1, 2, 3, 4 Jun. Okay. Jadi ada soalan-soalan tak? Okay. Sudah faham? Okay. Ya, Zaliha dah alumni kan? So alumni tak ada masalah, boleh join. Okay, alumni boleh join for free dalam Zoom itu. Nanti kita bagi link. Dan ada yuran, memang ada yuran untuk penyertaan, tetapi sebahagian daripada yuran anda Umi akan infakkan. Okay, akan infakkan kepada yang memerlukan. Okay, let me see what I have now. Okay, dah habis, dah hampir. Okay, InsyaAllah sudah selesai saya punya sharing pagi ini. Okay, saya buka kepada soalan sekarang ini. Ya Zaliha, umur Kak Ita dah 60 tahun. Okay, saya nak share benda ini, tapi nak beritahu juga, ada juga Kak Ita terima
pandangan-pandangan yang mungkin mengatakan kaitan mengambil kesempatan daripada kesempitan. Tu apa ni? Saya rasa macam amat sorry. Okay. Saya rasa agak terkilan jugalah sebab ada yang apa ni yang mempertikaikan saya punya Zoom program ini. Alright. Jadi siapa yang nak ikuti, okey, sila berada dalam grup WhatsApp, okey. Saya ada Faidah di situ. Faidah sila maklumkan, nanti kita akan maklumkan dia punya yuran dan sebagainya. Yang penting adalah anda perlu 3 syarat. Okey, sanggup luangkan masa. So once you dah join kat kita punya Zoom, okay, 4 hari. First, second, third, fourth. Okay. Hari pertama, pengusaha kena join. Tak boleh kalau pengusaha tak join, saya tak bagi staff join. Okay, maksudnya pengusaha kena join sekali, join dalam perbincangan. Saya tak jual. So you have to luangkan masa. Okay. Pukul 9 sampai pukul 11. Okay, pengalaman kita 2 jam cukup. Sanggup disiplin diri, maksudnya kena atentif dan semua peserta kena nampak muka. Dia akan jadi suasana macam dalam kelas. Okay, dan yang ketiga, sanggup nekat. Faham nekat tadi? Nekat, beremosi, excited, energetic, committed, Allah first, okay, dan juga degil. So, saya akan tanya nanti, okay, 3 syarat. Okay, 3 syarat. Sanggup luangkan masa, sanggup disiplin. Disiplin means sebelum ikuti, syarat saya adalah dia kena berwuduk, dia kena dah baca 1 muka surat dan dia dah duha. Okay, boleh. Siapa nak join boleh, tapi saya hadkan 20 orang. Okay, dan dia boleh bawa tim dia. Okay, maksudnya pengusaha kena join, lepas tu tim dia boleh join 2-3 orang, tapi tim saja, jangan sebarkan pada taska-taska lain pula. Okey, taska masing-masing adalah masing-masing punya peraturan. Okey, 3 syarat tadi, sanggup luangkan masa, okey, sanggup disiplin diri, siap. Sebab saya akan pastikan mesti siap sebelum buka taska tadika. Okey, lepas tu sanggup nekat. Commit, maksudnya you kena berdepan dengan saya, okay, dalam Zoom itu kena nampak muka, kena berinteraksi, kena bersoal jawab. Alright, insya-Allah siapa nak join sila berurusan dengan Puan Faridah, saya punya admin, okay, supaya Puan Faridah boleh daftarkan anda dan boleh bagi link Zoom pada 1 hari bulan. Uruskan apa yang patut. Okay, sekarang saya buka lagi 5 minit untuk soal jawab. Okay. Oh, dah 10.30, Masya Allah, 1 jam setengah saya punya sesi ni, Masya Allah. Siapa nak bersoal jawab dengan saya, sila tanya sekarang. Saya dah ada pemenang. Saya akan menghadiahkan sebuah Quran tafsir kepada Zulia Aini. Ya, jom kita beri tepukan kepada Zulia Aini yang sangat-sangat ikuti, fokus dan dia jawab soalan. Okey? Sila, adakah anda dengar Zulia Aini? Okey, anda dengar tak? Alright, yang saya sudah memilih anda sebagai pemenang untuk anda mendapatkan sebuah Quran tafsir. Saya akan postkan Zulia, sila catatkan alamat dan nombor telefon. Okey, Aluna tak ada masalah. Join. Oh, Zulia Aini, Zaliha dapat apa? Zulia dapat good. Wah. Alright. Okey, nanti siapa yang join Zoom pun ada hadiah. Okey, insya-Allah. Okey, sekarang ini ada persoalan? Ada persoalan ke? Sekarang dah pukul berapa? Saya dah 10:30 dah. Okey, boleh kita kata bye-bye? Ada soalan? Tak ada soalan? Yuran nanti dalam Zoom kita beritahu yuran. Okey. Yang penting yuran anda adalah untuk the whole team.
Okay, the whole team adalah untuk ikuti. Bukannya you share dengan tim-tim lain. Tapi saya galakkan taska-taska tadi sekali anda join. Supaya ibu bapa dia pergi ke taska anda, sama peraturan. Dia pergi ke taska lain, sama peraturan. Bila peraturan kita sama, parents have got no choice. Dia akan balik pada kita. Banyak pengalaman kan? Anak pertama pergi taska kita, anak kedua pergi tadika lain, anak ketiga datang balik. Betul tak? Alright. Untuk itu, tak ada soalan. Semua dah faham, jelas. Okay? Untuk itu, Umi Rosita, saya Rosita Kamil, Kak Ita, memohon ampun dan maaf di sepanjang 1,5 jam bersama anda ini. Jika ada salah silap, salah ayat, salah tafsir, salah tadabbur ayat Quran, saya minta maaf, tegur saya sebab saya baru belajar. Okey, guru-guru saya adalah Tuan Fazrul Ismail, Ustaz Hafiz, Puan Roslina, Osman dan kawan-kawan dalam grup Amazing Seed adalah guru-guru saya. Alhamdulillah, sejak saya gunakan modul Amazing Seed ni, saya lebih tenang sebab modul kami ni modul yang berpasar pada Al-Quran. Modul kami modul yang sentiasa bertanya, kenapa buat tu? Mengapa? Adakah modul itu membawa anak kepada Al-Quran, kepada Allah, kepada mengabdikan daripada Allah. Sifat sifat siddiq, amanah, fatanah, tabligh itu. Kita kena bawa anak kita. Doa juga tolong doakan Umi dapat selesaikan Umi punya parents punya thesis Thesis saya target tahun ni selesai. Okey, dan thesis itu saya doakan dapat juga diguna pakai di taska tadika untuk membentuk karakter anak. Doakan ya. Alright. Masya Allah, wish list. Okey, Quran tafsir saya akan bagi Quran tafsir yang cetakan Karangcraft. Okey, give me your address. Alright, itu macam mana kita nak semua ibu bapa clear dan agree dengan parents handbook kita. Sebab itu Aimi, you need to siapkan parents handbook itu. Dan Umi punya 55 muka surat untuk taska tadika kafah. Nanti you ambil saja apa yang you nak pakai. Kalau you taska, ambil yang taska punya. Kalau you tadika, ambil dua-dua. Kalau you tiga-tiga, kafah dan after school, you adjust. You innovate balik. 3 I itulah. Apa dia? Imitate, innovate, invent. Umi dah buat program ni sejak 2013. Dah 7 tahun. Orang yang lama antaranya adalah Puan Sinar itu. Okey, dalam Amazing Seed kami menggunakan peraturan yang sama. Cuma parent handbook tak tulis pun perkataan COVID. Dan kita akan adjust, kita akan ubah suai, kita akan reinvent peraturan yang baru sesuai dengan COVID-19 ini. Okey? Tapi SOP untuk taska, untuk PKP nanti, untuk pasca PKP mesti lain mesti benda yang lain sebab dia mungkin itu bertahan untuk 6 bulan. Tapi nanti bila kita dah macam normal, back to normal, kita mungkin tak gunalah peraturan yang sangat rigid tu. Ya, alright. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Zoom pada 1, 2, 3, 4 Jom. Alright. Terima kasih.